Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV. Apa buat tu aku adanya hari ni aku berada dengan geng-geng daripada Jabatan Kerja Raya ataupun JKR, dan dia orang tengah mendengar taklimat ni daripada satu syarikat bernama EV Tech Center. Jadi dia orang ni tengah melakukan sesuatu yang agak unik juga untuk JKR, iaitu pihak JKR sedang mencari jalan ataupun mengusahakan satu package conversion untuk kereta Pajero mereka. Jadi usaha-usaha untuk melakukan conversion ni dilakukan kerana JKR nak cuba satu, nak membangunkan teknologi lah, macam mana nak melakukan conversion. Sebab conversion ni sebenarnya satu package, satu teknologi yang penting dalam kita anjakkan kita ke zaman EV, kerana boleh menjimatkan ataupun menyelamatkan kenderaan-kenderaan lama, tak perlu dibuang. Tapi conversion juga adalah satu perkara yang agak sebenarnya sukar untuk dilakukan dengan betul. Nak lakukan dengan mudah-mudah mungkin senang, tapi untuk melakukannya dengan betul adalah agak sukar, terutama sekali kalau nak dilakukan pada skala yang besar dan dilakukan supaya kenderaan itu tahan lasak lah untuk kegunaan seperti normal. Kalau kita nak capai tahap OEM memang sukar benda ni sebenarnya. Jadi kita tengok di sini mereka telah melantik seorang pakar lah, beberapa orang pakar-pakar yang kita tengok abang dalam ni semua ni geng-geng lama-lama ni, dulu kerja dengan Proton dan sebagainya, menghasilkan range extender electric vehicle untuk Proton. Dan orang ni memang reti lah dan tahu macam mana nak melakukan conversion. Bukan saja melakukan conversion, tetapi melakukan conversion dan melakukan ujian supaya kenderaan ini boleh mencapai tahap yang lebih tinggi. Mungkin tak sampai exactly 100% macam OEM punya, tetapi boleh mencapai tahap di mana kenderaan ini selamat dipakai dan boleh digunakan. Jadi kita tengok di sini, kita pergi ke dia punya workshop. Workshop ni dia dah buka habis dah Pajero ni. Habis kita tengok semua dah kosong dah. Dan yang menariknya untuk buat conversion ni ada pelbagai consideration technical lah yang kena diorang lakukan. Dan JKR ni kan penuh dengan jurutera mechanical ada, jurutera civil ada, jurutera electrical ada. Jadi diorang telah menghasilkan satu, orang kata, falsafah lah, di mana diorang cuba mengekalkan sebanyak mana komponen boleh yang ada dalam kenderaan tersebut. Ini kerana nak mengelakkan daripada nak kena recertify balik semua benda. Jadi penting dalam usaha-usaha kejuruteraan ni, kena barang-barang yang kita gunakan ni disahkan elok dan sesuai untuk digunakan lah. Jadi proses certification tu sebenarnya satu proses yang panjang yang dilakukan oleh pihak OEM. Jadi di sini bila JKR telah membuat keputusan untuk menggunakan komponen-komponen asal daripada kenderaan, banyak benda tak kena recertify balik. Tapi bila nak menggunakan komponen-komponen asal, penting mereka mengekalkan berat yang sama. Dia ada peratusan dia lah, tak boleh melebihi mungkin 10% ke 15% ke, semungkin paling-paling banyak pun tidak melebihi 20% daripada berat asal kenderaan. Inilah satu cabaran yang besar sebenarnya, sebab berat daripada bateri dan motor tu adalah berbeza. Memang kita nampak macam lebih kurang sama aja, tapi sebenarnya adalah berbeza. Dan juga keperluan-keperluan lain dari segi sistem pacuan tersebut. Kalau dia dah pacuan dia macam ni, banyak kuasa dia, adakah sistem brake pada kenderaan tersebut boleh bertahan. So dia orang telah cuba menghasilkan satu spesifikasi di mana bila dia orang dah buat conversion tu, berat kenderaan tak berbeza banyak, dia punya prestasi pun tak berbeza banyak. Dan kalau kita tengok dekat sini dalam tengah buat ni, kereta ni ada dua radiator. Pasal apa kereta ni ada dua radiator? Ini juga satu lagi benda yang mana dia perlu fikirkan lah. Sebab sistem bateri memerlukan penyejukan, dan sistem motor juga memerlukan penyejukan. Jadi dia orang menghasilkan dua sistem radiator ni. Kalau kita tengok setengah-setengah kereta elektrik pun memang ada dua cooling system. Nah, ini kerana tahap suhu ataupun julat suhu yang perlu dikekalkan untuk sistem bateri dan sistem motor adalah berbeza. Jadi dia adakan dua separate radiator untuk lebih senang untuk menguruskan suhu-suhu tersebut. So kat sini you nampak dua radiator. Before this, the existing hanya ada satu Pajero radiator with this width, satu biji. But now we change to these two. Why? One will be circuit to is a one circuit cooling system to support cooling for onboard charger dengan battery pack, which is di bahagian belakang. But on front, this one circuit will support for the motor inverter and inverter and the motor. So kenapa tak gabungkan sekali? Because this both system punya cooling system, dia ada range of operating temperature yang dia nak kena maintain. Because below than the range and above than the range, it will degrade the performance. That's the reason why. So
Dan kalau kita tengok di sini satu lagi yang menarik, disebabkan mereka nak mengekalkan semua komponen-komponen, dia orang tidak menggunakan benda macam e-axle di mana motor terletak pada axle belakang dan sebagainya. Dan apa yang dia orang lakukan ialah dia orang kekalkan gearbox dengan sistem pacuan sampai ke belakang dan memasangkan motor kepada kotak gear tersebut. Yang lebih menarik lagi, kotak gear tersebut dia orang akan matikan pada gear 3 ataupun gear 4 sebabkan motor elektrik ni dia banyak torque, jadi tak memerlukan ada tukar gear semua. So dia nak tengah buat kajian ni, nak sama nak matikan kat gear 3 ataupun kat gear 4 supaya dia punya motor tu boleh berfungsi sebagai single speed punya operation. Lain-lain tu dia orang cuba telah mengimbangkan balik dari sistem gantungan dan sebagainya untuk memastikan edaran berat ataupun mass distribution tu semua betul dan kenderaan ni boleh dipandu seperti normal. Penting bila kita dah buat conversion ni, bila kita tuan punya dapat balik ataupun mereka yang nak memandu kenderaan tu dapat balik, dia orang tak ada rasa perbezaan lah. Kalau dia berbeza nanti jadi pelik pula kan, susah nanti dia nak bawa ke. Macam contoh yang ni, dia orang punya aturan itu ialah bateri berada di belakang. So dia kena pastikanlah bateri tu tak terlalu berat. Selagi kereta tu jadi lain pula, dia berat dekat belakang, dia jadi lain pula. Dan sistem pacuan tu sebab sama sekarang, so tak ada perbezaan sangatlah. Dan disebabkan mereka mengekalkan berat yang lebih kurang sama, maka dia punya dinamik dia pun mungkin akan berasa lebih kurang sama lah. Dan bateri yang dia orang gunakan ni memang semuanya off the shelf. Dia orang campur-campurkan, ada dalam casing dia. Dan semasa tu dia orang akan lakukanlah dia punya battery management system dia orang. Dia akan adalah dia punya uas-uai dia. Dan juga benda-benda kecil lah, macam mana nak letak bateri 12 volt, macam mana nak letak aturan wire. Kadang-kadang aturan wire ni nampak macam mudah, tapi kalau kita salah letak nanti dia bergerak-gerak, boleh shaving, boleh cause short circuit dan sebagainya. Jadi benda-benda ni sebenarnya kecil-kecil ni banyak kerja yang perlu mereka lakukan. Dan inilah yang kita perlukan, ada seorang pakar yang pernah melakukan kerja-kerja di tahap level OEM ataupun level R&D yang proper, supaya dia tahu apa benda yang akan boleh mengakibatkan kerosakan pada jangka panjang. Benda geseran ni dan gegaran ni memang antara benda yang sangat boleh kita terlepas pandang lah. Wire tu dia bergerak sikit-sikit je, bergegar-gegar tapi bila dia bergeser sikit-sikit tu boleh mengakibatkan dia punya dia punya plastik balut dia tu ataupun getah balut dia tu terhakis ataupun terkikis sampai menyebabkan short circuit. So benda ni memang banyak kerja sebenarnya. Kalau kita tengok dia punya tempat preparation pun, dia letak aturkan basic stuff macam mana nak pakai aturan peralatan keselamatan, hard hat, insulated safety shoes dan sebagainya. Dan dia punya safety mat pun tengok rubberized. Ini semua benda-benda yang memang perlu dia diperkenalkan kepada mereka-mereka yang nak melakukan kerja-kerja ni. Dia punya tools pun special lah, yang insulated tools. Dan ada prosedur-prosedur yang dia orang kena latih supaya tidak berlaku masalah dan sebagainya. Dan kita telah dijemput sekali lagi untuk mengikuti pandu uji dengan kenderaan ini. Jadi mai baliklah, jangan tak subscribe dan tak tekan butang loceng tu, takut nanti terlepas. Kami akan ikut depa pandu uji, kita akan hasilkan satu video yang unik dan yang eksklusif untuk itu. Okey, tolong saya sikit macam biasa, tekan like dan kongsi kawan-kawan, dan macam biasa tolong tekan butang subscribe dan butang loceng. Manu Malaysia Penang Berhemah, kita jumpa lagi.